Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah. Sekali lagi petang ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Kitab Zadul Ma'ad yang menceritakan tentang hadi, petunjuk subak petunjuk sebaik-baik manusia, fi hadi dalam menjelaskan petunjuk khairil ibad, sebaik-baik manusia. Para pendengar rahimakumullah, kita masih lagi dalam perbicaraan tentang pengajaran-pengajaran daripada perang Tabuk. Dan dalam perang Tabuk tersebut, seperti yang kita telah baca sebelum ini, berlaku kejadian di mana 3 orang daripada sahabat radhiyallahu taala anhum, iaitu Hilal bin Umayyah, Murarah bin Ar-Rabi' dan Ka'ab bin Malik, mereka tidak menyertai peperangan ini kerana masalah duniawiyah, masalah dunia, bukan kerana nifaq, tapi kerana mereka menangguh-nangguhkan, lalu mereka tertinggal, atau mereka dah tangguh, mereka dah, Rasulullah SAW dah jauh, lalu mereka tertinggal dan mereka tidak menyertai peperangan tersebut. Lalu apabila Nabi SAW pulang, mereka ketiga-tiga ini, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ini, mereka mengaku kesalahan mereka dan mereka telah diboikot oleh Rasulullah SAW hampir 50 hari. Dan berlakulah banyak kejadian semasa dalam pemboikotan tersebut ataupun hajar tersebut, macam bahasa Arab panggil hajar ataupun hujran. Hajar, ha jim ra, hajar. Ini berlakulah banyak peristiwa dan al-Imam rahimahullahu taala pun menceritakan peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, jadi sekarang ni kita sudah sampai ke pengajaran yang ke-46. Seperti kata penterjemah ni telah sampai, dia kata, ke pengajaran ke-46. Pengajaran ke-46. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala bahawa Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Ar-Rabi', kedua merekanya duduk di rumah mereka. Maksudnya masa tengah diboikot oleh Rasulullah tu, mereka duduk kat rumah. Mereka berdua mengerjakan salat di rumah serta tidak menghadiri salat jamaah. Ini menunjukkan bahawa pengisoliran, ini bahasa yang agak yalah, masa pemboikotan lah, kita kata mengisolir, pemboikotan, hajar. Kita kekalkan perkataan hajar, kita panggil hajar. Kita panggil hajar. Ha jim ra,
Hajar. Hajar maksudnya apa? Inilah kita kata boykot yang kita bincang sebelum ni, bahawa pemerintah boleh mengeluarkan hukuman ke atas umat Islam yang melakukan kesalahan dengan hukuman apa? Memboikot, hajar. Hajrul mubtadi', memboikot ahli bid'ah, yang macam pernah berlaku juga pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia memboikot sebahagian orang masa tu yang melakukan bid'ah, melakukan kesesatan. Jadi kita panggil hajar. Boleh juga dalam bahasa kita panggil boikot, boleh juga pemboikotan, memboikot. Jadi ini menunjukkan bahawa hajrul muslimin, memboikot kaum muslimin, memboikotan kaum muslimin kepada seorang adalah uzur, alasan. Uzur di sini maksudnya alasan yang dibolehkan untuk tidak menghadiri salat jamaah. Uzur yang membolehkan untuk tidak menghadiri salat jamaah. Betul tak? Atau dikatakan bahawa maksudnya kalau orang tu kena boikot, dia tak pergi salat jemaah pun tak ada masalah. Okey. Tapi ini boikot apa? Boikot rasmi, bukan boikot tak rasmi. Boikot rasmi. Boikot rasmi ni maksudnya daripada pemerintah. Katakanlah satu hamba Allah Ta'ala ni, dia telah mengeluarkan apa ni, ajaran yang pelik katanya. Jadi pemerintah kata kita keluarkan hukum memboikot. Itu tak ada orang Muslim boleh berinteraksi dengan mereka. Siapa yang interaksi dengan mereka, maka dia juga akan dihukum. Tidak bercakap, tidak berinteraksi, tidak berjual beli, tidak, semua tidak. Tak boleh ada hubungan. Cuma zaman sekarang ni mungkin untuk dilaksanakan perkara tersebut ialah manusia ni semakin ramai, maka ada hukum yang hampir sama, contohnya membuang daerah contohnya. Kita hantar ke satu daerah yang tidak ada orang, contohnya. Jadi ini menunjukkan bahawa, atau dikatakan bahawa ini menunjukkan bahawa hajar kaum muslimin kepada seseorang adalah uzur yang dibolehkan untuk tidak menghadiri solat jemaah. Okey. Uzur yang boleh tidak menghadiri solat jemaah. Baik. Atau dikatakan bahawa yang menjadi kesempurnaan pengaisoliran, itu kesempurnaan hajar tadi, pemboikot tadi, terhadap seseorang adalah dengan tidak menghadiri salat jamaah bersama kaum muslimin. Boleh dikatakan bukannya uzur, tapi untuk menyempurnakan hajar tadi tu, dia tak salat jamaah. Maksudnya ialah, kalau dia pergi salat jamaah pun boleh, tapi tak pergi salat jamaah, itu pun lagi bagus. Ini lebih lagi menyebabkan orang tak berinteraksi dengan dia langsung. Maksudnya kesempurnaan pemboikotan tadi tu. Akan tetapi jadi isu pula, dia kata Ka'ab tetap juga datang masjid. Solat jemaah yang kita bacakan, dia datang masjid, dia duduk sebelah Nabi, dia bagi salam kat Nabi, dia pandang kat Nabi SAW. Dia kata bahawa Ka'ab tetap menghadiri salat jamaah dan Nabi SAW tidak melarangnya. Nabi SAW tidak melarangnya. Naam. Okey. Jadi macam mana tu? Akan tetapi dikatakan bahawa Ka'ab tetap menghadiri salat jamaah dan Nabi SAW tidak melarangnya. Jadi maksudnya dia, orang yang diboikot ni boleh juga pergi masjid. Okey. Nabi SAW juga tidak menghukum keduanya kerana tidak menghadiri salat jamaah. Berdasarkan ini dapat dikatakan, ketika kaum muslimin diperintahkan untuk memboikot mereka, maka mereka dibiarkan, tidak dikenakan perintah, larangan dan tidak diajak berbicara. Maksudnya kita tak peduli dia. Masa kena boikot itu dibiarkan, tidak
tidak diperintah, tak dilarang, kita biar je lantak dia. Maka yang menghadiri solat jemaah tidak dilarang dan yang meninggalkannya juga tidak ditegur. Atau boleh juga dikatakan, sahabat dari Murarah tadi bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah dikatakan, kemungkinan mereka berdua dalam keadaan lemah dan tidak kuasa untuk keluar, tiada kemampuan untuk keluar mengerjakan solat jemaah. Sebab kita semua tahu kan, bila kes itu terjadi, Murarah dengan Hilal ni menangis sepanjang masa. Bahkan tak ada selera makan sampai mereka jatuh sakit. Mungkin jadi macam tu. Jadi ada kemungkinan mereka tak pergi masjid bukan sebab sengaja tak nak pergi, tetapi badan mereka dah tak sihat dah. Mereka dalam keadaan yang sangat sedih dan mereka jadi jatuh sakit. Kerana Ka'ab mengatakan, aku adalah yang terkuat dari kaum yang tersebut dan yang paling muda, maka aku keluar untuk menghadiri salat bersama kaum muslimin. Jadi ini beberapa kemungkinan yang boleh dikatakan tentang tidak perginya Murarah dan Hilal ke masjid. Boleh kata yang pertama apa dia? Iaitu ketika untuk menyempurnakan boikot mereka, maksudnya mereka betul-betul nak laksanakan, mereka tak dihukum. Kalau macam tu, aku tak nak campur langsung dengan siapa pun, walaupun di masjid. Itu kemungkinan nombor satu. Kemungkinan nombor dua apa dia? Iaitu ketika diboikot tidak diperintah dan tidak dilarang, maka tidak menjadi kesalahan bagi mereka. Yang ketiga, iaitu mereka dalam keadaan tak mampu, mereka dah sakit kerana kesedihan yang melampau, dihukum boikot oleh Rasulullah SAW. Jadi ini ketiga kemungkinan yang kita boleh kata mereka tak pergi masjid. Jadi tak boleh kata, oh para sahabat, maksudnya hadis ni dalil bahawa boleh tak pergi masjid. Tidak. Itu luar berkonteks. Perkataannya, aku mendatangi Rasulullah SAW. Ini isu lain pula. Dan mengucapkan salam kepada beliau sementara baginda SAW berada di majlisnya. Majlis maksudnya duduk kat tempatnya setelah mengerjakan solat. Majlis ini bukan majlis, jangan faham majlis ini ialah majlis yang kita faham, program-program itu bukan. Majlis di sini ialah tempat duduknya. Bahasa Arab isim makan, majlis. Setelah mengerjakan solat, aku berkata, apakah beliau SAW menggerakkan bibirnya menjawab salamku ataupun tidak? Kan dia bagi salam kat Nabi, Nabi tak pandang dia. Atau setengah riwayat kata Nabi pandang ni dalam keadaan senyuman yang Nabi tak pandang dia. Nabi tak pandang ni. Senyuman yang itu masa mula-mula sampai dulu. Senyuman yang orang yang marah. Yang ni Nabi tak pandang dia langsung. Nabi tak pandang langsung, tak jawab salam pun, maka dia pun tengok bibir Rasulullah bergerak tak? Jawab. Dan ternyata tidak bergerak bibir Rasulullah SAW. Dengar tu. Bibir Rasulullah SAW tidak bergerak. Ini menunjukkan bahawa menjawab salam bagi seorang yang layak diboikot. Pantas ni layak lah. Tidak pantas dan tidak layak. Bahasa Indonesia ni. Kita kena betulkan lah. Yang tidak layak. Diisori, diboikot. Jika salam bagi seorang yang layak diboikot tidaklah wajib. Jadi ada fiqh sini, iaitu kalau pemerintah memboikot seorang itu dengan boikot yang rasmi, maka boleh tak jawab salam? Boleh tak jawab salam. Boleh tak jawab salam. Begitu juga dengan ahli bid'ah yang telah diboikot. Para ulama telah memboikot mereka, seperti Syiah contohnya. Lepas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, kalau adalah seorang Rafidhi, seorang yang betul-betul ekstrim dalam akidah Syiahnya, yang mengkafirkan sahabat, yang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum, yang mengatakan wahyu silap dihantar kepada Ali bin Abi, kepada Nabi SAW, dan juga banyak lagi akidah kufur mereka, bahawa Ali itu memegang kunci syurga dan seumpama dengannya, maka layak diboikot. Imam Syafi'i kata, kalau kamu jumpa Rafidhi, jangan bagi salam kat dia. Kalau dia salam, jangan jawab salam. Kalau dia sakit, jangan ziarah. Kalau dia mati, tak payah uruskan jenazah dia. Nampak tak Imam Syafi'i rahimahullah? Dan itu hakul muslim kan, yang kita semua belajar dalam kitabul adab.
hadis hadap, iaitu hak muslim atas muslim yang lain, ada 6 set kan. Antaranya ialah bila dia ajak pergi, bila dia ajak ila da'aka fa'ajibhu, bila dia ajak kamu, sallama alaik fasallim alaih, bila dia bagi salam kepada kamu, jawab salam. Idza da'aka fa'ajibhu, bila dia jemput, kamu kena jawab kan. Idza stansahaka fansahhu, bila dia bila minta nasihat dia. Idza atasa fahamidallah fashammit alaih, bila dia bersin kemudian dia kata alhamdulillah, fashammit alaih, maka kata ya rahmukallah kan. Idza marida fa'udhu, bila dia sakit ziarah dia. Wa idza mata, maka fa'atbi' janazatahu, maka ikutlah jenazahnya. Maka kat sini semua dalil bahawa barakallahu fiik, itu semua hak muslim. Tetapi bila dia telah diboikot, hak-hak ini tidak diberikan, tak jadi wajib lagi dah. Nampak tak? Ini bahawa menjawab salam bagi seorang yang layak diboikot tidaklah wajib, kerana jika menjawab salam terhadap seorang yang wajib diboikot hukumnya, maka dia harusnya diperdengarkan jawapan salam tersebut. Jadi ini bahawa tak wajib. Jika menjawab salam seseorang yang telah diboikot itu wajib hukumnya, maka seharusnya diperdengarkan. Nah, hafal gangguan sikit tadi. Jika menjawab salam seseorang yang diboikot itu wajib hukumnya, maka seharusnya diperdengarkan jawab salam tersebut. Maka dia kena jawab. Dan jawab salam mesti dengan, supaya dia boleh dengar. Dia tak boleh kata Assalamualaikum, dia tak boleh. Salam. Tak boleh, dia kena Waalaikumsalam. Dia kena memperdengarkan jawapan itu tadi. Kan? Okay. Jadi kesimpulannya apa hukum kat sini? Iaitu orang yang diboikot dengan boikot rasmi daripada pemerintah ataupun diboikot oleh para ulama kita kerana masalah akidah, manhaj dan seumpama dengannya, maka tidak wajib menjawab salam mereka. Maka tidak wajib untuk menjawab salam mereka. Jadi ini, tapi seperti yang kita sebut banyak kali dah sebelum ni, dalam hal boikot ni, dia bukannya
memboikot ahli bid'ah itu suatu benda yang kita mesti buat. Okey. Bukannya satu-satunya solusi, bukan. Memboikot ahli bid'ah ini dilihat daripada banyak angle, banyak sisi. Pertama, kekuatan ahli sunnah lah. Maksudnya kalau negeri tu ramainya ahli sunnah, sedikitnya ahli bid'ah. Bila kuatnya ahli sunnah itu, dia boikot ahli bid'ah, dan ahli bid'ah itu terkesan dengan pemboikotan tadi, maka barulah kita buat. Yang kedua, masalah orang yang menerima boikot tu pula. Kalau orang yang menerima boikot itu, dia kata kalau negeri sunnah juga, tapi pemboikotan itu tidaklah memberi faedah kepada mereka, bahkan memberikan keburukan, menambahkan keburukan, menyebabkan mereka jadi murtad, atau mereka lari, atau mungkin seumpama dengannya, atau mereka makin kuat untuk berpakat dengan musuh-musuh Islam. Maka tidak juga diboikot. Sebab itulah Nabi SAW tidak boikot sebahagian orang munafik. Nampak tak kenapa Nabi tak boikot Abdullah bin Ubay? Sedangkan Madinah masa tu yang kuatnya ialah Muslim. Kenapa Nabi tak boikot Abdullah bin Ubay? Sebab maslahah. Jadi pemboikotan ni berdasarkan maslahah dan mafsadah. Kita sedang cerita tentang boikot. Kita bukan cerita tentang mentahdir ahli bid'ah. Mentahdir maksudnya apa? Memberi peringatan kepada ahli bid'ah. Itu lain. Sekarang ni, orang kita ni, pelajar-pelajar kita sebahagiannya, mencampuri keduanya. Tak faham babit antara mentahdir, memberi peringatan, dan memboikot mereka. Ada waktu kita memberi peringatan dan berhati-hati dan memboikot. Ada waktu kita memberi peringatan tanpa memboikot. Okey? Tanpa memboikot. Nabi memberi peringatan kepada kaum munafiqun, tentang kaum munafiqun, tapi Nabi tidak memboikot kerana padanya maslahah ni tidak perlu boikot ketika itu. Baik. Dan begitulah sebaliknya. Begitulah seterusnya dalam masalah ni. Dan kita tengok pelik sebagian manusia ni tak faham. Dia kata bila kita memberi peringatan kepada ahli bid'ah, semestinya maksudnya kita tak boleh bagi salam padanya. Tak semestinya. Padanya ada mafsadah dan maslahah, perlu ditimbang. Siapa yang menimbangnya? Ahli ilmu yang rasikh ilmunya, yang pengalamannya banyak. Jadi jangan tergesa-gesa dalam masalah ni, ya. Dan juga dalam masalah dilihat sebagian orang yang jahil dalam masalah ni. Dia kata contohnya dalam tidak boleh duduk dengan ahli bid'ah contohnya. Oh, tak boleh duduk dengan ahli bid'ah ni secara mutlak. Bukan sebegitu, tak boleh duduk dengan ahli bid'ah. Maka adalah sebahagiannya bertempiklah di Facebook mengatakan, oh, kaedah mana yang membezakan kalau dijemput dengan tak dijemput? Dia kata ada kaedah yang kaedah beza dijemput. Contohnya Nabi dijemput oleh Yahudi dan seumpama dengannya. Dia pergi. Kan? Baik. Ada beza. Padanya ditimbang pada maslahah dan mafsadah. Tetapi perlu dilihat kepada masalah asal dia. Masalah asal dia ialah tidak duduk ahli bid'ah, itu asalnya. Jadi yang kita memperingatkan orang ramai ini ialah hukum asal. Tidak kamu duduk-duduk. Dan duduk tu maksudnya bukanlah tu kebetulan. Kalau kamu dekat restoran, kamu duduk dekat sebelah tu ahli bid'ah, kamu duduk. Ya akhi, baca, belajar betul-betul. Yang dimaksudkan dengan duduk tu ialah kamu duduk, kata Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan, iaitu kamu duduk bermesra-mesra dengannya. Tidak menzahirkan kebencian kepada bid'ah yang ada padanya. Okey. Tidak menasihatinya. Ketika dalam majlis ini tidak menasihatinya berkenaan dengan bid'ah yang dia lakukan. Namun kalau kita pergi duduk dengan dia, kita untuk menyampaikan ilmu padanya, menceritakan benda yang benar padanya, maka itu tidak termasuk daripada yang dilarang. Bukankah Ibn Abbas pergi jumpa ahli bid'ah? Adakah Ibn Abbas jumpa dengan Khawarij mesra-mesra, ambil gambar sama-sama, peluk-peluk, merekomendasi pula, recommend pula, oh bagus juga Khawarij ni kan. Walaupun ada keburukan pada Khawarij ni, ialah mereka ni, tapi mereka kan rajin nampak ni, mereka ni semua. Masa Ibn Abbas ziarah dia, tengah qailullah, tengah ikut sunnah Nabi SAW ni, ada sebagainya puasa pula tu.
Ya Allah, janganlah kita hanya menumpukan kepada keburukan Khawarij saja tuan-tuan. Banyak juga kebaikan Khawarij. Itu yang berlaku di zaman sekarang. Bila kita kata kita hendak memboikot ahli bid'ah di kalangan Jahmiyah, Jahmiyah yang tegar, Jahmiyah yang mengutuk, dan gurunya pula kita tahu orang yang siang malam menghukum Ibn Taymiyah rahimahullah, dan orang berada di atas manhaj salaf ini, di atas kesesatan, siang malam membuat tuduhan-tuduhan yang palsu terhadap ahli sunnah. Bila kita duduk-duduk dengan dia, memberikan kemesraan padanya. Bila kita marah, kita tegur, nampak syadid. Kemudian dia nak samakan dengan satu kejadian yang di mana seorang alim ulama yang pakar dalam mazhab fiqah mengajar orang fiqah di mana-mana saja, di mana-mana tempat. Bezalah ya akhi. Tengoklah perbezaannya. Kalau kita lah dijemput, dijemput kepada masjid ahli bid'ah untuk kita ceramah bahasa ahli sunnah, pergilah. Nah, ini mereka tak faham masalah ni. Duduk dengan ahli bid'ah, dijemputlah ahli bid'ah tu pula berbicara, bercakap, melontarkan pendapat-pendapatnya tanpa ada check and balance, tanpa ada bantah dan rad. Akhirnya itu yang kita lihat. Fiqhul ma'al, lihat kepada apa yang berlaku selepasnya tuan-tuan, akhi, ikhwan sekalian. Apa yang berlaku selepasnya itu, selepasnya apa yang berlaku. Lihat betapa ramai ahli sunnah, orang yang ikut sunnah menganggap tokoh Jahmiyah itu tadi tokoh yang bagus. Sampai orang yang kita sangka paling kuat sunnah duduk sebelah kita tanya, Ustaz ni bagus kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bukan satu dua kes, bukan satu dua. Nah, ini yang berlaku sekarang. Ini yang berlaku sekarang, yang orang tak faham. Lalu mereka pun kata apa bezanya? Tak ada beza. Kenapa yang ni bantah, yang ni tak ni? Dia menunjukkan betapa min qillatil ilm wa qillatil faham. Sebab tu kita kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, mereka tu diberi ilmu tapi tak diberi kefahaman. Diberi kebijaksanaan, tak diberi jiwa yang bersih untuk memahami, nak lihat benda ni macam ni. Okay? Lalu bercampur aduklah ahli sunnah ini. Lihat lagi dah, kenal lagi dah mana yang hak, mana yang batil. Mana guru yang boleh diambil ilmunya, mana guru yang tidak boleh diambil ilmunya. Dan menyebabkan pula satu kelompok lagi pula menyebabkan mereka menganggap bahawa ustaz ini beza-bezakan pula semua ahli bid'ah sama. Tak boleh langsung. Hatta orang masjid sekalipun nak duduk pun tak boleh, sebab mereka itu ahli bid'ah. Ini adalah perkara yang perlu diperhatikan tuan-tuan. Dan insya-Allah kita mesti, para guru kita dalam rangka untuk merancang, untuk menjelaskan isu ini dengan sebaiknya. Cuma kita ni tidak bersifat melatah. Bila ada isu dia nak bergaduh di Facebook, siang malam nak kena buat status menjawab, itu bukan cara yang ahli sunnah. Kita menerangkan dihuduk dengan jelas, dihuduk dengan tenang. Ketika manusia sedang bercakap bergaduh-gaduh, kita tak nak cerita bab ni. Ya, diorang cerita dulu dah habis, diorang dah berpindah kepada isu lain, kita akan bawa kisah ni, bawa isu ni dengan tenang, dan kita akan jelaskan dengan baik. Bi'idhnillahi ta'ala. Penuntut ilmu di kalangan ahli sunnah perlu ada sifat sabar. Penuntut ilmu di kalangan ahli sunnah perlu ada sikap untuk merujuk kepada guru-guru. Ya, kadang-kadang ada sebagian ahli bid'ah yang memang jelas bid'ahnya, tapi kita tidak boleh menzahirkan terang-terangan untuk membantahnya. Cukuplah kita mentahdirnya secara tersembunyi. Maksudnya kita diam-diam antara kita-kita saja. Sebab keadaan mafsadahnya buruk. Backfire kepada ahli sunnah itu sangat besar. Di waktu pula di zaman fitnah ini. Dan kita kena ingat hadis Nabi SAW, kisah Nabi kata, uhsuli kam yalfadhul Islam. Nabi pernah sekali, Nabi pernah sebut satu hadis sahih Muslim. Dia kata, uhsuli kam yalfadhul Islam. Kau, wahai sahabat, tolong kirakan bagi berapa orang dah masuk Islam.
Nabi SAW risau, bilangan sedikit. Para sahabat sebagian tanya, ya Rasulullah, atakhafu alaina wa nahnu baina 700 wa 600, 600 wa 700? Ya Rasulullah, adakah kamu takut kami ini akan kalah, akan berada dalam keadaan yang bahaya, sedangkan kami dah ramai 600 ke 700 orang. Baik, maksud zaman sahabat 600 700 dah rasa kuat dah. Sikit. Berarti ajal dia betul. Nanti akan tiba satu zaman yang mana kamu tak boleh salat, melainkan kamu kena bersalat sendirian di dalam rumah kamu. Maksudnya besarnya fitnah itu, tersebarnya bid'ah itu, tersebarnya kesesatan tadi itu, jangan kamu tak mampu untuk salat, nak zahirkan salat kamu, melainkan kamu terpaksa salat jam-jam di rumah. Nabi sebut ini di hadapan sahabatnya duduk dekat Madinah masa itu. Maksudnya akan tiba zaman yang sebegitu, tuan-tuan Allah. Kalau begitu halnya salat yang disepakati oleh semua umat Islam, bahawa salat itu ialah fardu, rukun Islam, yang ijma' lah, tak ada lah umat Islam yang kata salat tak fardu. Atau orang kafir pun tahu salat fardu. Bayangkan pada perkara-perkara manhaj, akidah yang lebih ramai orang jahil terhadap. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Diperhatikan tu masalah ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik menjaga manhaj kita dalam masalah ni. Baik. Ini menunjukkan bahawa menjawab salam bagi seorang yang jadilah sebut ni. Hingga akhir. Dah selesai tadi, dah baca dah. Okey. Perkataannya atau perkataan si Ka'ab ini pengajaran seterusnya. Si penterjemah tidak dapat perasan ini. Jadi dia tak masukkan minha tadi sebab tak sebut minha tadi. Okey. Sehingga keadaan itu berpanjangan bagiku. Maksud Ka'ab kata, sehinggalah bila dah lama sangat aku kena boikot ni, lalu aku berloncat ke kebun Abu Qatadah. Aku meloncat, aku pergi masuk ke kebun Abu Qatadah. Aku masuk ke kebun Abu Qatadah. Bukan meloncat, aku masuk. Okay, Abu Qatadah ni kita jelaskan sebelum ni. Qatadah ni ialah sepupu. Qatadah ni adalah sepupu. Qatadah ni adalah sepupu siapa? Sepupu kepada Ka'ab. Jadi Ka'ab ni, dia punya best friend ni Qatadah lah. Maksudnya Abu Qatadah ni bila ada masalah, maka dia akan pergi berjumpa dengan Nabi, dia akan berjumpa Abu Qatadah ni. Naam. Ini menunjukkan bolehnya seseorang memasuki kediaman teman atau tetangganya jika dia mengetahui keredaannya atas itu, walau dia tidak meminta izin. Walau dia tak minta izin. Maksudnya apa? Bolehnya kita masuk rumah teman atau tetangganya jika dia mengetahui keredaannya atas itu walaupun dia tidak minta izin. Ini kita boleh jumpa dalam tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kita boleh saya tunjukkan tuan-tuan dia punya ayat Qurannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi siapa yang pernah ikuti kelas Ustaz Asri Sobri tafsir surah An-Nur ni, saya mesti dah jumpa ayat ni. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu lebih dahulu. Rumah sini bukan maksud rumah saya, rumah ke kedai ke ladang ke apa ke yang bukan kamu, milik kamu, hatta tasta'nisu, sehingga kamu minta izin, wa tusallimu ala ahliha, sehingga kamu bagi salam kepada penduduknya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itulah baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui.
Allah Ta'ala kata apa? Lepas tu, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Maka kalau kamu tak menepati siapa yang bagi izin, maka janganlah kamu masuk. Hatta yu'dhana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kembali, kembalilah. Wa azka lakum. Maka dia lebih bersih bagi kamu, lebih suci bagi kamu. Maksudnya kalau diminta izin, dia suruh balik, baliklah. Dia tak bagi izin, balik. Jangan kita rasa pula. Jangan kita rasa apalah kawan suruh balik. Tak, kadang-kadang kita kena lihat. Ada orang yang dia berada di situasi mungkin dia tengah ada masalah besar. Dia tak boleh nak terima tetamu. Jadi kita minta maaf lah Syekh. Minta tolong, minta tak boleh terima tetamu. Minta balik lah dia kata. Wa idza qila lakum irji'u, dia kata kepada kamu, kembalilah, maka baliklah kamu. Dha huwa azka lakum, itu lebih bersih bagi kamu. Sebab apa? Kemungkinan kalau kita pergi, kalau dia tak terima, maka dia akan menyebabkan kita akan mengata pula. Dia pula tak dapat lain tetamu dengan baik. Dha huwa wallahu bima ta'malun alim. Laisa alaikum. Kat sini kita nak. Anta dkhulu buyut ghairu musfiha mata'un lakum wallahu ya'lamu wa antum. Dan tidak ada salam kamu seki dengan minta izin mana-mana rumah yang tidak didiami oleh orang yang ada keperluan kamu padanya, dan ingatlah. Ini tak boleh, kalau rumah tak ada orang tak masalah, yang kita ada keperluan dalam tu. Maksudnya kita share rumah tersebut boleh. Macam rumah sewa contohnya, tak perlu nak minta izin apa seumpama dengan dia. Tapi poin dia ialah, adakah masuk ke ladang tadi tak minta izin? Jadi hadis ni, kisah ini menjadi dalil bahawa kalaulah kita ni macam kita adik-beradik, macam mak kita, kita masuk rumah mak kita, kadang-kadang kita tak minta izin masuk rumah, mak tak ada kat rumah. Tak apalah, kita ada kunci, mak letak kat mana tali sorok tu, kita masuk. Tak masalah, rumah abang kita. Tak masa datang rumah tak ada orang, kita pun masuk. Kalau pasti, jika kita yakin dia mengetahui keredaannya. Jika dia mengetahui keredaannya atas itu, walau dia tidak meminta izin. Jadi kena fahami masalah ni dengan betul. Barakallahu fikum. Dah selesai kat situ. Kita sambung lagi. Perkataan Abu Qatadah padanya, kan? Ingat tak masa kejadian tersebut, Ka'ab bin Malik kata, bukankah aku ini beriman kepada Allah dan Rasulnya? Tidakkah kamu tahu, wahai Abu Qatadah, ni aku cinta Allah dan Rasulnya. Aku ni takkan benci Allah dan Rasulnya. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka Abu Qatadah masa tu sepupu dia, kawan baik dia ni. Dia kata, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Dia jawab macam tu je. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ini menunjukkan perkataan tersebut bukanlah sapaan dan juga perkataan baginya. Maksudnya apa? Bila telah diboikot, bila perintah untuk boikot, masih tak boleh cakap kan? Habis tu dia kata Allah wa Rasuluhu a'lam. Okey. Inilah Imam Ibn Qayyim kata, ucapan Allah wa Rasuluhu a'lam ini tidak dianggap sebagai apa dia? Satu bentuk sapaan atau dialog antara dia dengan Abu Qatadah, dengan Ka'ab bin Malik tadi. Maka apabila dia bersumpah untuk tidak berbicara, maka apabila seorang itu bersumpah untuk tidak berbicara, kemudian dia mengatakan semisal dengan perkataan ini, Allah Rasulullah alam, sebagai jawapan baginya, maka dia sama sekali tidak melanggar sumpahnya. Katakanlah saya sumpah, demi Allah saya takkan cakap dengan si fulan. Kan? Dia marah sangatlah. Demi Allah aku takkan cakap dengan si fulan. Kemudian orang tu datang tanya, saya entah ni kata macam ni. Kita kata Allahu wa Rasuluhu a'lam. Itu jawapan kita. Adakah dianggap bicara? Tidak. Maka dia tak dianggap melanggar sumpahnya. Dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Terlebih lagi jika dia tidak meniatkan berbicara kepadanya dengan perkataan tersebut. Lain nampak dari keadaan Abu Qatadah. Naam.
Okey, faham ya tuan masalah ni? Baik. Itu pengajaran seterusnya. Okey, mari kita lihat yang seterusnya, pengajaran daripada kisah ini. Banyak betul pengajaran ni Ibnu Qayyim ni. Ya, tak silap ada hampir 70 pengajaran kalau kita kumpulkan semua sekali. Masya-Allah, daripada awal tu, Allahu akbar. Isyarat kaum muslimin kepada petani yang bertanya. An-Nabati. Nabatin. Sebenarnya bukannya petani sebenarnya. Jadi saya cek kejap. Apa maksud Nabati di sini? Ya, orang daripada Nabat. Nabati. Jadi bukan petani jadi betul kan? Nabatin. Nabatin ni kalau kita baca sejarah apa ni, sejarah dunia, dia ada satu kelompok manusia ni dipanggil Nabatin. Yang berperang dengan orang apa ni? Dia orang Arab Nabati. Orang Arab Nabati, orang Arab yang asli, ya, yang berada di atas laut, dia antara sempadan antara negeri Arab dan juga di utara Arab Nabati. Maksud tu kita kena ingat sekarang ni kalau kita tengok map dunia, Arab itu daripada Yaman tu sampai ke Turki, sepanjang Turki, betul tak? Sampai ke Iraq. Kemudian Mesir, Arab lagi. Kemudian lepas Mesir, Sudan pun Arab lagi. Kemudian Tunisia, lepas tu Libya, lepas tu Mauritania, kemudian Maghribi. Itu semua Arab. Sekarang ni masih lagi Arab. Tapi kita ingat zaman tersebut, ketika belum lagi Arab ni keluar daripada tersebar, masa penyebaran Empire Islam tersebut, Al-Futuhat, masa Arab dia, maka mereka ni masih lagi ada orang Kaldaniun, orang Nabatiyun. Jadi orang Nabati ni ialah orang Arab asli lama yang tinggal dekat bahagian utara Arab Saudi. Masa tu kan ada kerajaan Ghassan, kita masih ingat lagi. Masa peperangan tersebut, Nabi pergi jumpa Ghassan. Nak serang tapi tak jadi. Kan, jadi Ghassan, macam ada kerajaan Ghassan. Kerajaan Ghassan ni kerajaan Arab tapi walak kepada Kristian. Tetapi walaknya kepada Kristian. Sama Kristian. Jadi patah balik jadi isyarat kaum muslim kepada orang Nabati yang datang bertanya, siapakah dapat menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik? Maka tak ada seorang pun jawab. Masa orang tu datang, dia datang dari kerajaan Ghassan, tapi kerajaan Ghassan dia tak hantarlah orang besar dia. Sebab kalau hantar orang besar, dia nampaklah ni macam spy negara. Jadi dia hantar orang-orang biasa, orang kampung, orang Nabati ni. Orang kampung Arab ni datang pergi ke Madinah untuk nak hantarkan surat daripada Raja Ghassan. Jadi masa orang tu, wakil tadi tu, dia punya postman tu datang,
Dia tanya siapa yang boleh tunjukkan mana satu Ka'ab bin Malik. Ya, kita kena ingat zaman tu bukannya ada postcode, ada alamat, nombor rumah. Kita kena ingat zaman tersebut. Okay? Jadi siapa tak boleh tunjuk pada Ka'ab bin Malik, aku nak hantar surat pada dia. Jadi seorang pun tak jawab. Okey, seorang pun tak jawab. Jadi dia kata pun tanpa menjawab apa pun kepadanya merupakan penjabaran hakikat dari maksud pengisoliran. Apa maksud ini? Ini tahqiq, iaitu dia nak melaksanakan betul-betul, merupakan pelaksanaan untuk mentahqiq. Tahqiq apa? Untuk merealisasikan maksud pemboikotan tersebut. Maksudnya kalaulah ada orang tanya tentang seseorang, kita tunjuk dia ni orang ni orang luar, dia tak tahu yang si fulan ini telah diboikot. Kalau dia kata Ka'ab bin Malik itu orangnya, orang tu pun jumpa bercakap, hilanglah maksud boikot. Maksudnya ada orang luar boleh bercakap. Faham tak? Betul kita kata kat sini, kalaulah ada orang luar yang boleh bercakap dengan dia, macam zaman sekarang, kalau kita nak boikotkan secara boikot secara tak boleh bercakap, kita zaman sekarang ni kita ada handphone, kita ada WhatsApp, kita ada macam-macam 1001 cara untuk berinteraksi, bercakap, untuk menghilangkan rasa keseorangan dia. Sebab tujuan dia untuk boikot tadi supaya dia rasa berseorangan. Tujuan boikot tadi supaya dia tidak ada orang boleh bercakap dengan dia, dia rasa betul-betul dia ditinggalkan oleh kawan-kawan dia. Tapi kalau dia masih lagi boleh berhubung dengan cara-cara yang kita sebutkan tadi, maka tak tercapai maksud boikot tadi. Oleh sebab itulah para sahabat, bila orang tu tanya mana Ka'ab bin Malik, sedang boleh dia jawab itu Ka'ab bin Malik. Salah tak? Tak salah pun. Tapi para sahabat ni dia bijak. Fiqhul ma'al ni kita tahu, ada kebijaksanaan untuk tahu apakah kesan reaksi daripada tindakan mereka tersebut. Ini yang saya selalu sebut. Baru ni kita sembang dengan sahabat-sahabat kita berkenaan dengan fiqhul ma'al ni. Masa kita kena tahu apa dia punya kesan jauh dia tu daripada perbuatan kamu. Para sahabat boleh kata itu Ka'ab bin Malik. Tapi para sahabat faham, kalau aku tunjukkan itu Ka'ab bin Malik, orang tu datang bercakap dengan dia, hilanglah maksud boikot tadi. Kata Syekh kat sini, jika tidak, mungkin mereka dengan tenterangan akan mengatakan kepadanya itu ialah Ka'ab bin Malik. Namun tidak diucapkan kepadanya. Kenapa tak ucap? Kenapa tak ucap, tuan-tuan rahmatullah? Tujuan dia akan tetapi kalau mereka benar-benar berhati-hati berpegang terhadap perintah Rasulullah SAW tadi, ini yang kita sebut tadi. Sebab kita takut betul. Para ulama kita kata la tujalisu ahlal bid'ah, jangan duduk dengan ahli bid'ah. Kami ni nasihat kamu jangan duduk ahli bid'ah, bukannya sebab kami dapat duit pun. Kami larang kamu jangan duduk ahli bid'ah bukan kami dapat kemasyhuran pun. Bahkan kami lebih tak masyhur, kamu lebih masyhur. Kami tak nak kemasyhuran. Nak famous, duduk ahli bid'ah memang lagi famous. Boleh keluar televisyen, boleh ceramah di sana sini. Tapi kami nasihat, kami nak takutkan agama yang ada pada kamu. Kami sayang kamu, boleh takut agama yang ada pada kamu nanti kamu dirosakkan agamanya oleh orang bid'ah tu tadi. Rasa kebencian kamu kepada kebid'ahannya tu akan hilang. Dia akan menghasutkan sedikit demi sedikit daripada bid'ahnya sehingga kita tak rasa lagi dah benda yang merosakkan agama kita, tak rasa rosak lagi dah. Itu tujuan kita nak memberi peringatan. Bukan sebab dengki, bukan sebab kita nak dapat keuntungan duniawi. Sikit tak dapat keuntungan duniawi. Ya akhil karim, ya ikhwatul kiram. Kita cakap ni kita sayang ahli sunnah, geng kita ahli sunnah ni. Apa ramai ahli sunnah ni yang telah dipengaruhi oleh ahli bid'ah. Ikut sunnah lama-lama akidah Asy'ariyah pun, Jahmiyah pun dah tak boleh beza lah. Masih lagi anggap akidah Asy'ariyah mereka ini sama macam Asy'ariyahnya Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Yang jauh sekali. Kalau kita ingat macam Imam Nawawi yang dia punya kecintaan dia kepada sunnah itu amat tinggi, tapi dia dibesarkan dalam keadaan bersama dengan orang Asy'ariyah itu, dia ada takwil-takwilan yang tertentu. Tapi kecintaan dia kepada sunnah itu beza dengan apa yang mereka lakukan. Dan kerana mereka benar-benar berhati dan berpegang perintah Rasulullah, mereka pun tak sebut namanya kepada orang tersebut secara terang-terangan.
tak sebut nama Ka'ab. Supaya apa? Supaya ni. Okey. Mungkin ada yang mengatakan bahawa pembicaraan terjadi pada saat Ka'ab ada dan dia pun mendengar bentuk pembincangan tadi. Terlebih jika dijadikan sebagai sarana untuk mencapai maksud dengan perkataannya. Yakni jalan, sarana ni jalan yang terdekat. Larangan akan itu termasuk dalam kategori siasat dan menutup jalan-jalan keburukan. Okey. Yang ni apa siasat siasah. Kalau kita tengok sini. Dia kata وقد يقال إن الحديث عنه بحضرته وهو يسمعونه مكالمة له ولا سيما إذا apatah lagi إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه, menjadi jalan kepada maksud dengan perkataannya. Iaitu apa bukan maksudnya tu? Itu mencapai kepada objektif iaitu bercakap dengannya. Bikalamihi. Jadi terjemahan ni kena betulkan. Betulkan terjemahan ni tu kan. Terlebih lagi jika itu maksudnya kalau kita bagi tahu tadi tu dijadikan sebagai jalan untuk mencapai maksud orang yang datang tadi iaitu untuk bercakap dengannya. Untuk jadi Nah, wahia dhari'atun qaribah, iaitu jalan yang dekat. Dhari'ah, jalan, sarana yang dekat. Maksudnya ialah kalau kita bagi tahu itu adalah Ka'ab, maka dia akan bercakap. Maka itu jalan yang mudah, membuka ruang, membuka jalan untuk supaya perintah boikot itu tidak dapat dilaksanakan dengan betul. Jadi kat sini fal man'u min dzalika, maka larangan apa dia? Larangan apa tadi? Larangan memberitahu bahawa itu adalah Ka'ab termasuk dalam kategori apa ni? Bab man'il hiyal, kategori siasat. Ini bukan apa ni? Apa kategori siasat ni, buang. Masuk dalam bab menutup hilah. Hiyal ni jamak hilah. Maksudnya tujuan kita untuk boikot, tapi kita bagi tahu orang, kita main boikot lah, tapi dia suruh orang lain cakap. Itu hilah lah tu. Faham tak? Nabi kata jangan cakap, kamu semua jangan cakap dengan Ka'ab. Tapi bila ada orang lain selain daripada sahabat nak cakap dengan Ka'ab, kita bagi tahu. Itulah Ka'ab, cakaplah dengan dia. Kan itu kan hilah. Hilah untuk melanggar perintah Allah Ta'ala. Jadi kata Imam Ibn Qayyim, ini bab menutup hilah, menutup jalan, membuat hilah, mencari jalan keluar untuk keluar daripada syarak. Ini hilah ni. Macam sekarang, macam orang nak bayar zakat, dia buat hilah. Zakat cukup haul kan, patutnya bila cukup haul, cukup setahun, dia kena bayar zakat. Ada orang dia buat hilah, macam mana? Dah nak cukup setahun, dia pergi hadiahkan tu pada kawan dia. Duit tadi, katakanlah duit dia dah sampai 15,000. 15,000 dah sampai nisab. Tapi tak cukup setahun lagi. Dia pun tunggu setahun, dia bersimpan duit tu. Cukup setahun. Tapi bila dah nak cukup bulan yang ke-12 tu, dia pergi pakat-pakat dengan kawan dia. Brother, Mat, aku bagi kau duit aku ni. Tapi kau kena bagi aku balik lepas tu. Okay. Maka dia pun hadiah lah. Hadiah pun bagi dia. Nah, ambil lah RM5,000. Sekarang dah tak cukup tak nisab tadi? Nisab tu tak cukup menjadi setahun penuh. Dah, kemudian kawan tu hadiahkan balik. Kira balik, start balik daripada first day sampai 12 bulan. Ini hilah syaitaniyah. Ini hilah tuan-tuan. Tak nak bayar zakat. Banyak lagi lah hilah-hilah yang berlaku dalam jual beli. Contohnya banyaknya hilah ni berlaku dalam jual beli lah. Boleh tanya pakar-pakarnya macam mana mereka ni jual beli perbankan, mereka nak ambil riba, tapi mereka buat pelbagai-bagai hilah.
mereka buat bai'ul inah, buat helah. Kononnya macam nak beli barang, tapi rupanya tak beli barang. Dia kata aku jualkan kau dengan sekian-sekian, kau jual buka balik aku dengan harga sekian-sekian. Lalu berlakunya hutang dan ada riba. Jadi itu semua itu menutup. Dan larangan tadi, jangan bagi tahu dekat orang tadi bahawa ini adalah Ka'ab Malik, ialah untuk menutup helah dan menutup az-zari'ah, sadduz zara'i. Itu bahasa Arab panggil sadduz zara'i, menutup jalan-jalan terbukanya keburukan-keburukan tadi. Sadduz zara'i. Ini lebih faqih. Kata Imam Ibn Qayyim, ini hadza afqah wa ahsan. Nanti kita bersahabat faqih dalam masalah ni. Faqih dalam masalah ni. Alangkah bagusnya kalau sahabat-sahabat kita semua baca kitab Zadul Ma'ad ni, ambil pengajaran ni. Subhanallah. Subhanallah. Seterusnya, dalam penulisan surat oleh Raja Ghassan kepadanya, minta agar dia Ka'ab bergabung dengannya adalah satu bentuk cubaan dari Allah. Kan Raja Ghassan hantar surat. Dia hantar surat, dia kata, wahai Ka'ab bin Malik, aku tahu kamu sekarang ini telah diboikot oleh sahabat-sahabat kamu. Kelas kan? Okay, tuan-tuan, cukup sekadar ini saja. Saya terpaksa keluar sebab ada urusan, insyaAllah. Minta maaf terpaksa memotong kelas begini, ada urusan yang tak dapat dielakkan. InsyaAllah kita akan sambung lagi Fidarsul Qadim billahi ta'ala. Jadi kita berhenti kat surat Raja Ghassan ini. Jika ada soalan, tuan-tuan, ada 2 minit lagi saya bagi, sekiranya ada soalan. Siapakah yang boleh diboikot? Ahli bid'ah. Siapakah yang boleh diboikot? Orang yang melakukan kesalahan yang besar. Contohnya orang yang melakukan masalah pelanggaran seksual contohnya. Orang ni dia contohnya dia melakukan perbuatan yang buruk pada kanak-kanak contohnya. Boleh, itu boikot. Dan arahan tu dari pemerintah dia. Jadi boikot ni ada 2 jenis bentuk. Satu boikot yang rasmi, satu boikot tak rasmi. Boikot yang rasmi mesti datang dari pemerintah lah. Yang boikot yang bersifat undang-undang. Yang bersifat undang-undang ya. Maksud institutional punya, yang bersifat institusi, yang ada undang-undang. Yang kau tak buat, dia akan dihukum sekian-sekian. Yang Malaysia tak ada lah benda tu. Dan ada juga boikot yang tidak, bukan yang rasmi. Macam boikot kita sendiri. Contohnya kita nampak orang tu dia memang kaki penipu, tapi tak ada orang tangkap dia. Kita ada bukti yang jelas. Kita pakai, jangan, mana kita tak usah beli ayam daripada dia contohnya. Kan kita nampak ada pasar raya, rupa-rupanya pasar raya penyokong kuat Syiah. Tak adalah arahan rasmi daripada pemerintah yang kata dia ni yang nak boikot benda ni. Kita tahu. Jadi kita pakai kawan-kawan kita boikot lah. Tak masalah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada lagi? Adakah kita dengan ilmu yang sahih dan benar saya juga ajar perkara bid'ah atau kita tolak terus? Sekiranya, kita dengar kaedah ni. Sekiranya ilmu tersebut tidak ada melainkan pada ahli bid'ah, dan ilmu tersebut termasuk ilmu fardhu ain, maka boleh kita belajar daripada ahli bid'ah tersebut dalam keadaan terpaksa dan berhati-hati, sangat berhati-hati terhadap bid'ahnya. Saya ulang sekali, kalau ilmu tersebut ilmu fardhu ain dan tidak ada yang mengajarkannya melainkan ustaz tersebut, itu berada di satu kampung, satu negeri, dan itu tidak ada orang yang mengajar Quran melainkan dia seorang je. Dan dia itu orang yang akidah Jahmiyah contohnya. Tak ada guru dah, tak ada internet, tak ada apa, tak ada online, tak ada yang lain. Maka belajarlah. Tapi kalau ada jalan-jalan lain yang banyak, pergi belajar dengan ustaz lain. Yang kedua, kalau dia ada kepakaran yang tidak ada pada ahli sunnah, maka masalahnya untuk kita pergi mengaji dengan dia, untuk dapatkan kepakaran itu tadi. Maka hendaklah orang yang betul-betul pergi dengan syarat dia terjaga dia punya manhajnya. Jadi kita pernah berlaku juga. Faham? Jadi kita dengan ilmu yang sahih. Okay? Itu wallahu ta'ala alam bis-shawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi